Tiup sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu jenis air daripada langit, turun. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Kena ni segala tulang belulang orang-orang yang mati ni tumbuh balik macam tumbuh pokok. Nuh mati daripada zaman Nabi Adam noh. Nak tunggu mai sampai tiup sangkakala, sampai nak bangkit daripada kubur ni berapa lama ni? Dah hancur luluh habis semua dah. Allah buat turun satu jenis air daripada langit, dan air tu turun mai, dia kena, ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, dia kena aja tumbuh balik. Orang ni tumbuh balik jadi macam mana dia hidup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Qarun wa Fir'aun وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Ankabut ayat 39-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Allah sebut 3 nama besar. Allah kata, dan ingatlah kisah Qarun, Fir'aun dan Haman. Ini 3 serangkai hidup sama zaman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Fir'aun semua orang kenal, dia cukup famous, cukup popular. Dia adalah salah seorang daripada Raja Mesir. Fir'aun itu gelaran, nama dia Ramses II. Mengikut pengkaji sejarah, dia kata Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, nama dia Ramses II. Dan mengikut cerita orang-orang yang buat kajian ni,
Dia kata dia ni tak jahat, yang jahat anak dia. Itu kajian. Apapun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, nama-nama ini sebagai nama orang-orang jahat. Qarun adalah orang kaya, juga hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Kaya yang membuatkan dia jadi angkuh, dia jadi sombong, dia jadi derhaka, tahap yang cukup dahsyat. Tuan-tuan nak kenal Qarun ini lebih lanjut, boleh balik buka surah Al-Qasas saja. Sebelum tidur sekali lagi buka surah Al-Qasas ayat 76 sampai 81. Tuhan cerita pasal Qarun ini. Tuhan cerita kaya dia ni macam mana, bukan cerita harta dia banyak mana. Quran sebut, bukan cerita kata kaya dia ni banyak mana. Kunci kepada gudang harta dia saja pun nak kena ada berapa ramai orang kuat usung. Quran sebut benda ni. Boleh balik rujuk surah Al-Qasas ayat 76 sampai 81. Manakala Haman ini adalah trusted person kepada Fir'aun. Dia ni orang cerdik, dia orang bangsawan, dan dia seorang yang juga kaya. Sehingga kan dalam riwayat menceritakan Fir'aun ini, walaupun dia raja, bila orang minta dekat dia satu-satu keputusan, sebelum dia buat keputusan, dia refer kepada Haman dulu. Kerana Haman ni cerdik, bijak dia ni, sehingga disebut dia ni sebagai satu orang yang kalau dia nasihat tidak pernah tak didengar oleh Fir'aun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Ankabut ayat 39 Tuhan sebut tiga-tiga nama ni. Tuhan kata wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Dan ingatlah kisah tiga orang ini. Satu orang yang kaya raya, satu orang yang ada kuasa, dengan satu orang yang cerdik bijaksana. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Allah hantar mai dekat depa Nabi Allah Musa alaihi salam dengan membawa al bayyinat, dengan membawa mukjizat. Tunjuk dekat depa, nak bagi tahu kata sesungguhnya Musa ini nabi. Fastakbaru fil ardi. Tuhan kata malangnya orang yang Allah bagi kuasa, malangnya orang yang Allah bagi harta kaya raya, malangnya orang yang Allah bagi cerdik bijaksana, mereka memilih untuk takabur, tidak mau ikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa ma kanu sabiqin. Tuhan kata kesian kat depan ni tiga-tiga. Kuasa besar, harta melimpah ruah, cerdik bijaksana, tetapi mereka tidak dapat lepaskan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan buat mai ayat ni satu macam punya sindiran Tuhan bagi. Ayat ni mai dalam bentuk sindiran. Tuhan perli mereka. Hang kuasa besar, hang harta banyak, hang bijak, hang cerdik, hang cuba lari daripada azab yang aku buat mai. Fakullan akhadna bidhanbih. Tuhan kata tiap-tiap satu, fakullan, tiap-tiap satu ni, akhadna bidhanbih, kami ambil tindakan kenakan azab kepada mereka di atas dosa mereka. Tuan tengok ayat Allah,
Allah bagi tahu fakullan, tiap-tiap satu, tak ada siapa aku lepas daripada azab aku. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara musuh-musuh Allah ini ada yang Allah datangkan azab kepada mereka dalam bentuk hujan batu kerikil. Bukan hujan batu tu ayam, dia jadi ais. Ini hujan batu kerikil. Hasibah ni batu besar kacang puih. Besar kacang puih tu dia panggil hasibah, hasa, besar kacang puih. Turun mai batu ni, bukan sahaja batu, panas batu ni. Siapa dia yang Allah kenakan hujan batu kerikil ini? Kaum 'Ad dan juga kaum Lut. Kaum 'Ad dengan kaum Lut, kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Depa ni dikenakan hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadna husayha. Ada di kalangan orang yang challenge Allah, yang lawan Allah ni, Allah buat mai dekat depa azab dalam bentuk sayhah. Sayhah ini ialah suara jerakah yang mai daripada langit, yang jerakah tu boleh menyebabkan mati. Tak boleh nak bayang macam mana, tapi itulah azab yang Allah buat mai kepada sebahagian orang pada masa dulu. Siapa dia yang terpilih untuk kena azab dalam bentuk sayhah ini? Kaum Samud, iaitu kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Saya nak ambil sampel kes, cerita detail tentang bala azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam ataupun kaum Samud ini. Wa minhum man khasabna bihil ard. Tuhan kata ada di kalangan orang yang lawan Tuhan ni, Tuhan buat mai azab dekat mereka dalam bentuk ditelan bumi. Khasafna, kami gempakan bumi, kami gegarkan bumi sehingga mereka ditelan oleh bumi. Siapa dia ni yang Quran merakamkan cerita mereka akhirnya dikenakan bala azab dalam bentuk ditelan bumi? Qarun, yang disebutkan sebagai orang kaya zaman Nabi Musa tadi. Tuan-tuan balik baca surah Al-Qasas, dan dicerita Qarun dengan rumah dia, dengan harta benda dia, tiba-tiba bumi telan. Ini bukan mai daripada hadis. Kalau mai daripada hadis kita boleh tanya ini hadis sahih ke tak sahih. Ini mai daripada ayat Quran menceritakan bagaimana Qarun duk elok-elok, tiba-tiba bumi telan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara orang yang duk lawan Tuhan ni, ada yang Tuhan karamkan, Tuhan tenggelamkan mereka di dalam laut. Siapa dia yang kena tenggelam dalam laut ni? Firaun dan bala tentera dia. Dia duk ligan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan orang yang ikut dia sampai di tepi Laut Merah. Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dah panik. Firaun dengan tentera ligan dia. Dia sampai tepi laut. Tak ada jambatan, tak ada feri, tak ada apa. Laut duk terbentang di depan dia. Dia panik. Nabi Allah Musa alaihi salam panik. Allah perintahkan dekat dia, pukul laut dengan tongkat tu. Pukul laut terbelah dua. Nabi Allah Musa alaihi salam boleh lari dengan pasukan dia, lintah laut sampai seberang balik sana. Firaun masuk, Allah perintahkan laut suruh katuk. Benda ni berlaku, dan benda ni bukan saja cerita dalam Quran, bahkan orang agama lain, orang Kristian pun percaya tentang kejadian yang menimpa Firaun dan bala tentera dia ni. Semua benda ni Allah rekodkan dan Allah cerita balik dalam Quran kepada kita yang hidup zaman kemudian. Yang kita tak tahu ni Allah bagi tahu kat kita dalam Quran. Allah kata hampa tengok Firaun berapa punya besar kuasa dia. Besar kuasa dia sampai dia kata ana rabbukumul a'la. Dia kata aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Dalam sejarah, dalam riwayat cerita,
Firaun ni dia duk dengar Nabi Musa ni duk abang kata ada satu Tuhan nama Allah apa. Dia panggil Haman. Haman ni yang kata orang bijak, orang kepercayaan dia ni, dia panggil Haman. Dia kata hampir cari orang-orang kita bina menara seberapa tinggi yang boleh. Haman tanya dia, pasal apa tuanku? Dia kata, aku nak naik atas menara tu, aku nak tengok Tuhan Musa. Dia kata, dibuat satu menara tinggi untuk aku naik, aku nak tengok Tuhan Musa. Haman yang kata cerdik ni, dia kata apa dekat Firaun? Dia kata, tuanku tak akan dapat tengok Tuhan Musa, walaupun buat tinggi mana pun tuanku tak akan dapat tengok Tuhan dia. Firaun kata dekat Haman, dia kata, pasal apa? Pasal apa aku tak boleh tengok? Dia kata, pasal tuanku lah Tuhan. Dia kata, cerdik tak? Cerdik kepala otak dia macam tu. Firaun kata dia cerdik. Firaun kata hang cerdik. Dia kata bergelega hang. Dia kata betul juga. Nak pergi cari mana boleh jumpa. Pasal aku Tuhan. Dia kata. Terus dia pun buat pengisytiharan kepada hamba jelata rakyat-rakyat dia ni. Dia kata ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan hampa yang maha tinggi. Kunun riwayat mai cerita macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua mereka ni Allah Subhanahu wa taala kata wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sekali-kali tidak buat zalim kepada mereka ni. Allah tidak buat zalim kepada Firaun. Allah tidak buat zalim kepada Qarun. Allah tidak buat zalim kepada Haman, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tuhan kata no. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Aku tak buat zalim dekat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah ayat Quran demi ayat Quran mai cerita dekat kita akibat yang menimpa orang yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah dalam surah Hud ayat 32. Tuhan kata, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Allah rekod benda ni masuk di dalam Quran surah Hud ayat 32. Qalu, kaum Nabi Allah Nuh kata kepada Nabi Nuh, dia kata ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Dia kata hang ni sembang banyak sangat dah. Duk cerita kat kami kata ada Tuhan, duk habaq dekat kami kata kalau kami tak mau ikut Tuhan yang hang duk habaq ni, kalau kami tak mau ikut Allah ni, Allah nanti ambil tindakan buat mai azab. Macam-macam dah hang duk cerita. Dia sebut dalam ni fa aktsarta jidalana. Banyak sangat dah hang duk mai cerita pok-pek dekat kami ni. Ni kaum Nabi Nuh ni. Fa'tina bima ta'iduna. Lah ni kita cut short benda ni. Nuh, abang kat Tuhan hang buat mai azab hak kata nak bagi kat kami. Oh, hebat tuan-tuan. Dia kata Nuh hang sembang banyak sangat dah. Hari-hari duk bercakap benda yang sama, nak lemah, nak rimah dah. Kami duk sembah Tuhan kami, hang kata tak betul. Hang kata no, Tuhan yang betul ni Allah. Allah ni Tuhan yang mata tengok tak nampak, tetapi tanda kekuasaan Allah. Hang cakap banyak sangat dah. Cukup. Enough is enough. Daripada cukup. Lah ni satu. Fa'tina bima ta'iduna. Hang beritahu kat Tuhan hang, hak duk kata nak azab kami kalau kami tak mau ikut hang ni, hang beritahu suruh buat mai lah ni. Dahsyat tak tuan-tuan? Cukup dahsyat. Umat Nabi Nuh ni macam tu punya cakap dekat Nabi Nuh. In kunta minas sadiqin. Itu pun kalau hang betul, dia kata. Meaning to say, kalau hang tak boleh suruh Tuhan nak buat mai azab, hang ni auta saja. Oh, mau sungguh dengan azab ni. Mau sungguh. Itu Allah ceritakan tentang kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam ayat 70 surah Al-A'raf, firman Allah, qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ini pula siapa? Kaum Nabi Allah Hud
alaihi salam. Tadi kaum Nabi Nuh, ni kaum Nabi Hud. Qalu, depa jumpa Nabi Hud, depa kata dekat Nabi Hud, ajitana lina'budallaha wahdah. Depa kata ni hang mai kat kami, nak habaq kat kami suruh berhenti sembah ni tuhan-tuhan yang bapa kami, tok nenek moyang kami duk sembah. Hang suruh tinggal buang benda ni, suruh sembah Tuhan yang hang bawa mai. Adakah tu yang hang nak habaq dekat kami? Wa nazara ma kana ya'budu abauna, dah nak suruh kami tinggal ni hak mak bapak kami duk ikut selama ni, hang suruh tinggal, nak suruh ikut yang hang baru bawa ni. Fa'tina bima ta'iduna. Hud beritahu kat Tuhan hang bawa mai azab lah. Senang cerita, kami pun tak mau buang masa, kami pun tak larang nak dengar dah hang punya cakap. Hang beritahu Tuhan suruh bawa mai azab dekat kami. In kunta minas sadiqin. Itu pun kalau hang betul. Sama ayat yang umat Nabi Allah Nuh dengan umat Nabi Allah Hud alaihi salam. Sama ayat. Ayat apa? Dua-dua ayat cabar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok yang kata umat Nabi Allah Saleh alaihi salam, kaum Samud. Kita pergi detail cerita depan ni saja, cukup. Hari ni kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi Madinah, daripada buat package untuk pergi melawat satu tempat nama Madain Saleh. Dia ada arah ke utara Madinah, dia halah ke nak pergi Jordan. Dia pergi tu terus dia jumpa Tabuk, satu tempat dulu jadi perang Tabuk. Yang Nabi balik daripada perang Tabuk, bila sampai dekat kawasan Uhud, kawasan perang Uhud, kawasan syuhada Uhud tu, Nabi sampai tahun tu balik perang Tabuk. Bila sampai ke Uhud, Nabi tengok bukit Uhud, Nabi kata ini bukit kita sayang dia, dia sayang kita. Itu tu lafaz itu Nabi sebut balik daripada perang Tabuk. Tabuk ni kawasan di utara, northern sana ni dia sejuk, lah ni salji. Tabuk lah ni salji turun lebat, unta pun atas belakang penuh dengan salji di Tabuk. Arah ke situ, arah nak pergi ke Tabuk itu Madain Saleh, dulu dia panggil Al-Hijr, alif lam ha jim ra, Al-Hijr. Al-Hijr ini itu Madain Saleh, itu tempat tu dia panggil Al-Hijr. Di situlah tempat Nabi Allah Saleh alaihi salam dengan kaum dia ni daripada kaum Samud, nama mereka ni Samud. Mereka ni cabar Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, ketika kami dengan Nabi dalam perjalanan lalu sampai di Hijr. Hijr ni tempat Nabi Saleh dulu. Qal, Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang ada sekali dalam rombongan Nabi ni, Nabi kata la tas'alul ayat. Nabi kata aku minta dekat hampa, jangan sekali-kali minta Allah turunkan mukjizat untuk nak percaya apa yang aku duk bawa. Al-ayat maksudnya tanda-tanda kekuasaan. Hampa jangan sekali-kali minta dekat aku suruh Tuhan bagi satu mukjizat untuk nak hampa percaya kepada aku. Jangan. Wa qad sa'alaha qaumus salih. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, Nabi kata sebab dulu kaum Nabi Saleh dah buat benda ni. Bila Nabi Saleh ajak mereka ikut sembah Allah, mereka minta kepada Nabi Saleh, mereka kata ya Saleh buat main satu mukjizat yang membolehkan kami percaya, kata hang Nabi. Nabi Saleh kata dekat kaum Samud ni, kalau aku minta Tuhan akan bagi, tapi hampa kalau dah Tuhan bagi, hampa nak ikut ke tak apa yang aku duk seru ni? Oh, dia kata tentu. Kalau kami minta mukjizat, minta satu bukti tanda kata Tuhan hang ada dan hang betul-betul Nabi dan Tuhan hang boleh buat mai, tentu kami akan ikut hang, kami terima hang jadi Nabi. Nabi Allah Saleh alaihi salam terus pergi
bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya Allah, tunjuklah satu benda nak bagi puak-puak ni percaya. Daripada bukit Hadu Ada tu keluar main unta seekor. Unta betina, badan punya besar. Tidak ada unta yang seumpama tu, fizikal badannya besar, keluar main nyong 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 keluar daripada bukit. Pakat terkejut tengok. Terus Nabi Saleh kata, ini mukjizat dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada peraturan dia. Apa peraturan dia? Telaga hak menjadi sumber kita semua duk minum air ni, kalau hari unta minum, kita tak boleh minum. Kita minum susu unta ni saja. Bila hari unta ni tak minum, baru kita boleh minum air telaga. Satu. Yang kedua, jangan siapa kacau unta ni dengan telaga tempat minum dia. Jangan siapa kacau, kerana ini unta Allah punya, bukan aku punya. Nabi Saleh kata, okey, tak apa. Dia kata, no problem, boleh tunai. Benda tu simple punya syarat saja. Tak lama lepas itu depa langgar. Hadis ni kata apa? Fakanat taridu min hadzal fajji. Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat dia, ini bukit ni, daripada sinilah unta tu keluar. Nabi beritahu. Masa zaman Nabi Saleh dulu, bila mereka minta mukjizat, minta tanda, kata betul-betul Nabi Saleh ni Nabi, Allah keluarkan unta. Nabi tunjuk ni, daripada jalan ni lah unta ni keluar, daripada bukit ni unta keluar kot ni. Wa tasduru min hadzal fajj, dan unta tu balik di sini, jalan dia balik. Nabi Muhammad SAW tunjuk sampai macam tu sekali. Dan Nabi Muhammad kata apa? Fa'atau an amri rabbihim. Tetapi kaum Samud yang berjanji dengan Nabi Saleh tadi ni, apa Nabi Saleh kata mereka akan dengar? Mereka menderhaka perintah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, mereka sembelih unta tu. Tadi kata jangan sentuh, jangan kacau unta dan minuman dia, telaga dia. Jangan siapa pergi sentuh, pergi kacau. Mereka sembelih terus unta tu. Bukan takat pergi kacau, sembelih terus unta tu. Nak tengok kalau betul unta ni Tuhan hang tak mai, kami sembelih mesti Tuhan pertahankan dia. Tak, kita tak boleh nak bunuh dia, nak matikan dia. Sembelih-sembelih tak ada apa. Mereka gelak besar. Mereka kata Nabi Saleh cuba nak tipu mereka. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Unta yang sepatutnya satu hari unta minum air telaga, mereka tak boleh minum. Mereka minum susu unta, esok baru mereka boleh minum air telaga tu. Unta tu mereka bunuh. Tuan-tuan, tengok di dalam surah apa Asy-Syams, kita selalu duduk baca. Allah sebut apa dalam surah Asy-Syams? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat Samudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ayat ni kita selalu baca. Apa maksud dalam ayat tu? Tuhan kata kazzabat Samud, kaum Samud mendustakan Nabi Saleh alaihi salam bitaghwaha, kerana sifat melampau yang ada dekat mereka. Tuan pernah dengar orang disebut Tarut daripada perkataan root word dia tara, rin ya, tara, dijadikan Tarut. Maksudnya apa? Orang-orang yang melampau. Kazzabat Samudu bitaghwaha, Samud telah mendustakan Nabi Saleh kerana sifat tara, kerana sifat melampau yang ada dalam diri mereka. Idzim ba'atha ashqaha, bila Nabi Allah Saleh alaihi salam kata jangan ada siapa pergi sentuh unta ni, kerana ini unta Allah, bangkit cepuih kata. Dalam Quran kata apa? Idzim ba'atha, serta merta bangkit cepuih berdiri satu orang,
ashqaha. Tuhan kata orang paling jahat dalam kalangan hak ada tu. Dia paling samsing, dia paling jahat, paling tak heran dekat siapa-siapa. Dia bangkit cepuih berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Faqala lahum Rasulullah, Nabi Saleh alaihi salam bila tengok dia ni bangkit nak challenge, Nabi Saleh kata, naqatallahi wa suqyaha. Nabi Saleh kata, jangan, itu unta naqatallah, itu unta Allah punya, wa suqyaha, dan tempat minum dia jangan pi duk usik, jangan pi duk kacau. Nabi Saleh kata, pasal apa? Pasal akibat dia sangat buruk kalau apa pi kacau. Mukjizat yang Allah hantar mai. Fakadzabuhu, no, depa tak percaya apa yang Nabi Saleh kata. Fa'aqaruha, dia pi sembelih unta tu bagi mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan seorang, dia ada satu kumpulan geng dia, kepala masam ni dalam masyarakat tu, tapi yang sembelih ni seorang, yang sembelih ni seorang, tapi pakat ni ada satu kumpulan. Terus dia buat apa? Fa'aqaruha, bawa parang pi sembelih unta tu bagi mati. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka ni semua. Fasawwaha, sehingga jadi rata semua sekali, maknanya seorang pun tak tinggal, mati semua. Tuan-tuan, yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, Allahu akbar, kalau dia ambil tindakan, tak ada siapa boleh lawan tindakan dia. Tapi Allah tidak suka-suka, tidak senang-senang, tanpa memberi amaran dan pengajaran nak ambil tindakan. Allah bagi peluang yang cukup. Tapi bila derhaka juga kepada Allah, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah buat mai azab. Allah bagi dekat kaum Samud, umat Nabi Saleh ini, fasawwaha. Sawwa maksudnya jadi flat, habis, rumah runtuh, orang mati tersungkung kesembam, ditimpa bangunan rumah sendiri. La wala yakhafu uqbaha, ayat tu dia ending dia apa dia? Tuhan kata sekali-kali Tuhan tak takut dekat siapa pun apabila Tuhan ambil tindakan. Ni yang kata Allah ni, yang kita duk baca bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang ni. Ada waktu Allah penyayang, ada waktu Allah cukup tegas di dalam mengambil tindakan. Bila Allah Subhanahu wa taala ambil tindakan, binasa habis semua orang yang ada yang memusuhi dia pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir di kitab tafsir ada banyak. Tafsir Ibnu Katsir ni di antara tafsir yang kaedah dia semua ada dalil. Tafsir Ibnu Katsir dia semua ada dalil. Dia bawa mai ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis. Dalam nak mentafsirkan ayat Quran, dia bawa mai ayat Quran lain dan dia bawa mai hadis. Itu kaedah yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam membuat tafsiran dia. Dan Imam Ibnu Katsir ni terkenal, satu dengan tafsir Ibnu Katsir, yang kedua dia ada kitab dia. Tuan-tuan boleh belilah, dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Dia cerita ni sejarah Islam ni daripada awal sampai habis, komplit. Tu dia ada satu set berapa jilid, Al-Bidayah wan Nihayah. Cerita tentang Nabi Allah Saleh alaihi salam, tentang kaum Samud, ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dia buat mai cerita. Dia kata apa? Yang Quran kata tadi ni, idzim ba'atha ashqaha, bangkit berdiri satu orang yang paling jahat di kalangan mereka ni. Siapa dia? Orang itu nama dia Qudar bin Salif. Ibnu Katsir bawa main nama dia Qudar, qaf dan alif ra. Qudar bin Salif, sin alif lam fa, Salif. Qudar bin Salif. Siapa dia ni? Qudar bin Salif ni, dia ni dalam Sahih Bukhari ada cerita tentang sifat
Qudar bin Salif. Dalam Sahih Bukhari tak sebut nama. Tak sebut nama Qudar bin Salif, tak ada sebut. Tapi dalam Sahih Bukhari sebut imba'atha laha rajulun aziz arim mani'un fi rahti. Dalam Sahih Bukhari disebut ni hak something hak bangkit berdiri depan Nabi Saleh, yang kata dekat Nabi Saleh, aku nak sembelih unta yang hang kata tak boleh sembelih ni. Dalam Sahih Bukhari kata dia ni rajulun aziz, dia ni satu orang laki-laki, orang bangsawan, aziz, orang bangsawan. Dalam masyarakat ni orang ada nama, dia ni aziz. Dia satu orang yang dilihat mulia dalam masyarakat, yang bercakap orang dengar. Ni yang kata Samsing kepala mazhab ni, yang kata nama yang disebut oleh Ibnu Katsir, kata nama Qudar bin Salif ini, dia ni rajulun aziz. Dia satu orang laki-laki yang bangsawan, orang kaya, ada nama, orang respect dalam masyarakat. Arim. Bukhari, dalam Sahih Bukhari sebut dia ni seorang yang arim, ain alif ra mim. Arim ni nak terjemah apa kali? Arim ni kalau dalam bahasa orang putih ni kira cunning. Tentu tahu cunning? C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning ni apa? Cunning ni dia kira macam licik. Dia licik, dia cerdik sekali dengan jahat. Ni cunning. Dia cerdik, tapi dia bukan cerdik jenis cerdik baik ni, dia cerdik jahat. Ini cunning. Arim maksudnya dia satu orang laki-laki yang arim, yang cunning, yang licik lah, kita kata licik lah. Kalau dia buat jahat apa-apa semua, orang Melayu kata baling batu sembunyi tangan. Tak nampak kata dia jahat, dia lah perancang segala kejahatan ni. Dia mastermind, tetapi tak nampak dia ni. Dia ni arim. Dan mani'un fi rahti. Dalam Sahih Bukhari kata, yang kata laki-laki yang pergi sembelih unta Nabi Saleh ni, Qudar bin Salif ni, dia ni mani' fi rahti. Dia ni kalau apa-apa jadi kat dia, dia punya kaum dia bangkit mempertahankan dia. Dia orang macam tu. Dia jenis orang yang ada ramai supporters. Walau dia jahat sekalipun, dia punya geng bangkit pertahankan dia. Dia jenis orang macam tu. Makna kata cukup ingredient dia ni. Cukup ingredient. Dia dari segi orang yang mulia pun dia dalam masyarakat, orang respect dia. Dari segi cunning, jahat, cerdik, jahat, licik pun dia. Dan dia ni kalau apa-apa jadi kat dia, orang yang sanggup berdiri untuk mempertahankan dia ada ramai. Dia ni yang pergi sembelih unta Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari cerita sifat dia ni macam tu. Bila dia bangkit pergi sembelih saja, dalam Quran, dalam surah Hud ayat 65, Tuhan kata apa? Fa'aqaruha. Dia bangkit pergi dengan parang sebilah, dia pergi pegang tengkuk unta tu, dia bagi ram, kata dia sembelih unta tu. Dia duduk tunggu tengok apa nak jadi kat dia. Tak jadi apa. Bila tak jadi apa, dia rasa dia betul. Nampak tuan? Dia bila dia pergi sembelih, dia duduk tunggu, tak jadi apa. Dia kata dia betul, dia kata Nabi Saleh bohong. Dalam Quran kata apa? Faqala. Nabi Allah Saleh alaihi salam bila tengok dia pergi sembelih unta mukjizat yang Allah hantar mai ni, faqala, Nabi Saleh kata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Nabi Saleh kata tak apa, berseronoklah hampa 3 hari. Nabi Saleh kata dekat mereka ni, kawan yang sembelih dengan orang-orang yang sokong dia ni, tak apa, tamatta'u. Tamatta'u maksudnya berseronok-seronoklah hampa salasata ayyam, 3 hari saja. Ni Quran sebut benda ni, 3 hari je. Zalika wa'dun ghaira makdzub. Nabi Saleh kata apa? Itu janji Allah. Allah kata jangan sentuh unta ni. Kalau sentuh Allah akan buat mai azab. Itu janji Allah, Nabi Saleh kata.
Itu janji, zalika wa'dun, itu janji Allah ghairu makdzub. Aku nak abangkan pada satu, Allah kalau dia janji, dia tidak pernah dusta. Allah akan buat. Nabi Saleh alaihi salam pergi kata lagu tu dekat mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat main cerita. Dia kata jadi apa tuan-tuan? Unta disembelih pada hari Rabu. Ini dalam Ibnu Katsir. Unta tu disembelih pada hari Rabu. Hari Khamis, puak-puak yang terlibat dalam komplot nak pergi bunuh unta ni bangkit tidur hari Khamis, tengok muka masing-masing jadi kuning. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Muka jadi kuning. Hari Jumaat pagi, bangkit tidur, muka jadi merah. Merah macam udang kena bakar. Hari Sabtu, bangkit, muka jadi hitam legam. 3 hari. Pada hari Ahad, subuh hari, tiba-tiba bunyi satu jerkah daripada arah langit. Rabban habis segala rumah, segala apa, mati bergelimpangan. Semua kaum Samud mati semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa tengah seronok, duk ingat pun Nabi Saleh gempak saja, benda ni tak jadi. Nabi Saleh kata dalam Quran sebut 3 hari apa nak berseronok. Tunggu, Allah tidak pernah tipu di dalam janji dia. Esok start, lusa, tulat, hari Ahad pagi binasa semua sekali. Dia mai pula sambung daripada hadis riwayat Imam Ahmad tadi ni. Dia mai, dia kata apa? Fa akhadhathumus sayhah, maka mai kepada mereka satu bunyi jerkah yang cukup kuat. Ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama. Semua orang yang ada di Hijr, di Madain Saleh tu mati semua sekali, tidak ada kecuali. Minhum illa rajulan wahidan kana fil haramillahi azza wa jalla. Dalam geng jahat yang pakat nak pergi bunuh unta ni, ada seorang, dia pada hari kejadian dia tak ada, tapi dia duk ada dalam geng tu. Pada hari kejadian dia tak ada, dia duk ada di Mekah. Dia duk ada di Mekah. Qil wa man huwa ya Rasulullah. Bila Nabi Muhammad cerita benda ni, geng-geng Samud ni, hak jahat-jahat ni semua dah kena mati semua, tapi ada seorang tak mati. Pasal apa tak mati? Pasal dia pada hari kejadian dia duk ada di Mekah. Dia tak mati kerana dia duk ada di haram. Allah pelihara bumi haram itu, maka dia tak mati pada hari kejadian tu. Sahabat tanya Nabi, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia tu, hak seorang tu yang terlepas daripada kena azab bersama dengan kaum Samud yang lain? Siapa dia tu? Qal huwa Abu Righal. Nabi kata dia ni nama dia Abu Righal. Ra ghin alif lam. Nama dia Abu Righal. Falamma kharaja minal haram, tapi Nabi kata dia ni, dia keluar daripada tanah haram Makkah, dia pergi ke Taif. Mekah dengan Taif dekat je. Hari ni kalau pergi umrah, dia ada rombongan sekali package pergi ke Taif, kawasan sejuk, kawasan buah-buahan, dia ada di sana. Dia ni Abu Righal ni, kejadian di sana di utara Madinah tu, dekat Madain Saleh ni. Waktu mereka kena, dia ada di Mekah, maka dia tak jadi apa-apa. Tapi bila habis urusan dia di Mekah, dia keluar menuju ke Taif. Dia keluar saja, dia kena macam yang kena kepada kawan-kawan dia yang ada di Hijr, di Madain Saleh ni. Dia keluar saja daripada sempadan, bunyi jerkah, dan akhirnya dia dibinasakan, mati dia di situ. Nabi SAW waktu dia pergi ke Taif bersama dengan kawan-kawan ni, Nabi SAW sampai di tempat tu, Nabi beritahu, Nabi kata, aku nak abang dekat apa cerita tentang kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Mereka ni minta kepada Nabi Saleh satu mukjizat. Allah hantar mai unta. Nabi Saleh pesan, jangan bunuh unta ni, ini unta Allah punya, bukan kita punya. Mereka berjanji, tiba-tiba mereka bunuh unta ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tempoh dekat mereka 3 hari.
Selepas 3 hari Allah binasakan mereka semua. Tapi ada seorang yang tak ada pada hari kejadian kerana dia duduk ada di Mekah. Bila dia keluar daripada Mekah, dia mai ke Taif ni, tempat kita duduk adalah ni. Nabi kata dia kena bunyi jerkah dan dia mati di situ juga. Di sini kubur dia, Nabi tunjuk. Di Taif, Nabi kata di sini kubur Abu Rigal. Kalau hampa korek, dia kata, Nabi kata kalau hampa korek, hampa akan jumpa satu tungkat dibuat daripada mai. Satu tungkat macam rantin dibuat daripada mai. Dalam satu riwayat yang tidak sahih, riwayat yang dhaif. Kata apa? Sahabat korek dan jumpa satu rangka, tulang rangka, dan di tepi tulang rangka itu ada tungkat mai. Betul apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak habaq dalam mukadimah ni apa tuan-tuan? Allah kalau dia janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin janji. Kalau dia kata jangan buat, jangan buat. Kalau hang buat, hang tentu kena. Sooner or later. Hang tak kena atas dunia, hang kena di hari akhirat esok. Kalau Tuhan kata benda ni salah, benda ni berdosa, kalau buat nanti kena azab, azab tu nanti kena. Hang percaya, hang tak percaya, itu hang simpan dekat hang. Janji hak Allah kata ni pasti akan terjadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita umat Nabi Muhammad, kita nasib baik. Pasal apa kata kita umat Nabi Muhammad ni kita nasib baik? Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia minta dekat Allah supaya kita ni umat Nabi Muhammad ini tidak diazab seperti mana umat-umat dulu diazab. Nabi minta ni, yang kita hari ni derhaka ni macam-macam rupa derhaka duk ada, tapi tak jadi apa-apa. Tak ada hujan batu kerikil, tak ada bunyi jerkah daripada langit, tak ada ni bumi duk telan sampai habis satu kampung, tak ada. Macam-macam ni punya azab macam yang kena kepada umat Nabi-Nabi dulu, tak ada dekat kita lah ni. Pasal apa tak ada? Pasal Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya kita ni diberi tangguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Allah Nabi Muhammad SAW ini sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat bernasib baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata anna Nabi SAW tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Dalam hadis ni dia cerita apa? Nabi SAW satu hari Nabi baca ayat ni, ayat surah Ibrahim ayat 36. Nabi baca, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Nabi bila dia tengok berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Makkah pada masa tu, Nabi duk tengok berhala ni, Nabi petik ayat ni, Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna adlalna kathiran minan nas. Berhala-berhala ni, Nabi kata, dah menyesatkan ramai orang. Dah menyesatkan ramai orang. Tuan, kalau kita baca nanti akan datang, kita akan baca surah Nuh. Surah Nuh. Kaum Nabi Nuh adalah kaum yang pertama dalam dunia sembah berhala. Nabi Nuh Nabi yang keberapa? 3. Adam, Idris, Nuh. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris tak ada ni berhala-berhala, tak ada. Mai zaman Nabi Nuh start berhala ni. Kita nanti baca esok ni. Punca daripada apa? Punca sebelum tu ada beberapa orang soleh dalam masyarakat. Orang soleh. Kita nanti baca nanti. Dia nanti bagi tahu nama apa ni. Orang-orang yang soleh ni nama apa. Depa ni mati. Bila depa ni mati, geng duk ada hidup ni, dia buat apa? Dia patungkan rupa orang-orang saleh ni. Di situ start cerita berhala ni. Dia patungkan. Dia ni ada seorang dulu, dia orang saleh dalam masyarakat. Macam zaman kita lah ni, kita buat apa? Tok Kamat. Tok Kamat. Kalau di India dia panggil darga. Darga. Ni apa dia ni? Ni cerita orang mati, dimuliakan lah. Mati,
Kemudian dimuliakan orang mati tu, bukan setakat mulia pergi duduk di kubur dia saja tak, dia buat patung rupa kawan tu. Kata, ni apa ni pergi duduk sembah? No, kita bukan sembah, kita nak ambil berkat orang mati. Dia start on tu. Kita nanti baca detail kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam esok ni. Di situlah bermulanya berhala-berhala ni, yang mula-mula tujuan buat bukan untuk dijadikan Tuhan, untuk diminta apa-apa, sekadar untuk nak ingat orang-orang alim, orang saleh yang mati dulu. Akhirnya benda tu tiba-tiba jadi tokoh. Jadi puja benda tu, jadi puja. Pergi buat satu ketui benda, bubuh, gantung di rumah, duk kata yang ni kalau bubuh kawang tak masuk rumah. Yang ni kalau bubuh rumah tak terbakar. Ni kalau dia duduk mereka, benda tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia reka dan akhirnya merosakkan akidah dan merosakkan sampai membawa kepada akhirnya jadi berhala benda tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ibrahim ayat 36, Nabi kata, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ni Nabi kata ni, patung-patung berhala ni telah menyebabkan ramai manusia sudah jadi sesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut aku, Nabi Muhammad kata, dia dari golongan aku. Hampa ikut aku, hampa ikut Nabi, hampa golongan aku. Hampa pi ikut benda ni, aku tak mengaku hampa umat aku. Ayat tu. Qala Isa alaihi salam. Nabi Isa masa zaman dia ada dalam masyarakat, dalam umat dia kata apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dia kata, ya Allah, kalau engkau nak mengazab kaum aku, mereka tetap hamba engkau. Betul, ini kaum aku, mereka ada buat salah. Kalau sekiranya atas kesalahan tu Tuhan nak azab mereka, tak boleh buat apa, sebab mereka memang hamba Tuhan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ya Allah memilih untuk ampun mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad sebut balik ayat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam ni. Nabi sebut balik. Kemudian farafa'a yadai, Nabi angkat tangan dia. Wa qala, dan Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Nabi doa. Nabi risau zaman Nabi 1400 tahun dulu. Dia tengok ni patung-patung berhala ni, ada orang pergi duk puja, pergi duk apa. Nabi risau ni, takut umat dia kemudian hari ni terikut benda ni. Nabi angkat tangan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, tolonglah umat aku, umat aku. Wa baka. Nabi menangis, tuan-tuan. Nabi menangis. Dia duk kenang umat dia ni nak jadi macam-macam ni, Nabi menangis. Tuan-tuan, kita la ilaha illallah. Ni zaman kita hidup lah ni. Mai balik cerita-cerita merapu gelong ni semua, mai balik. Mengaku jadi Nabi buat dah. Mengaku jadi Nabi buat dah. Ni zaman ni. Dia mai balik, tuan-tuan. Satu benda yang kita tak boleh fikir. Budak mengaji sekolah Arab ni, kafar sebelah masjid ni, sekolah kebangsaan baru darjah 2, darjah 3, petang main mengaji sekolah kafar. Kalau tanya dia, ada kan Nabi? Dia kata ada. Nabi Muhammad last dah. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, full stop, habis. Macam mana boleh main mengaku kata jadi Nabi lagi ni? Apa ni? Apa ni? Video keluar cerita pejabat agama dah pergi pegang, dah tangkap dah, tanya. Dia kata dia Nabi. Orang Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tu tak apa. Ni hak ikut ni. Allahu Akbar. Hak ikut ni yang kita tak faham ni. Hak ikut ni. Yang orang duk mengajar di masjid, duk baca ayat Quran, duk baca hadis Nabi, dia tak mau main ikut, dia tak mau dengar. Hak macam ni punya dia pergi ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni lah yang Nabi risau 1400 tahun dulu. Benda ni. Ni hadis yang kita duk baca ni. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi angkat tangan, farafa'a yadai. Nabi angkat dua-dua tangan dia. Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, Nabi kata, ni umat aku ni, umat aku ni. Aku risau depa ni. Aku risau. Aku tak ada esok ni apa nak jadi dekat depa ni. Aku risau. Wa baka. Hadis tu kata apa? Nabi menangis. Risau ke kita ni, Nabi menangis.
Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril, izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Bila Nabi angkat tangan duk sebut ummati ummati, Nabi menangis. Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad kekasih dia menangis. Allah panggil Jibril. Allah kata, ya Jibril, hang pi dekat Muhammad lah ni. Wa huwa a'lam. Hadis kata apa? Sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia tak suruh Jibril pi pun Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan suruh Jibril pi tanya Muhammad, ma yubkik, pasal apa menangis? Jibril pun pi jumpa Nabi. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu. Jibril mai dekat Nabi, tanya Nabi, ya Muhammad, Tuhan suruh tanya, hang menangis pasal apa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun cerita dekat Jibril. Dia kata, aku risau umat aku esok ni. Lah, aku doa ada tak apa. Apa jadi pun aku doa ada tak apa. Aku tahu nak jaga depa ni semua. Aku tak ada esok ni. Aku takut dengan umat aku ni. Tuan-tuan, macam mana kita risau anak-anak kita? Kita tak risau kat anak-anak tuan-tuan. Tak risau. Risau pasal kerja dah sepasal dah. Risau agama ni lagi besar punya risau. Risau kerja ni dah satu dah. Anak 3 orang dah keluar universiti, tak ada kerja lah ni, duduk ada di rumah. 3 orang dah. Abang 2, adik perempuan semua. 3 orang dah anak di rumah, graduate. Hak abang tu 5 tahun lepas graduate. Sampai adik hak nombor 3 ni baru grad tahun lepas. 3 tak ada kerja. Duk abang dia kata 500,000 peluang pekerjaan, jawatan kosong semua. Anak ni duk kilik file ni sampai file pun relai. Tak dapat. Allahu Akbar. Mak pak ni risau ke tak tuan-tuan? Risau tuan-tuan. Terjumpa satu orang kerja guard. Gaji 1,800. Kerja guard. Duk simpan dalam hati anak ada seorang pergi mengaji buat law. Dia duk abang kat kita ni, dia kata, saya ustaz, dia kata esok anak hak buat law ni keluar jadi lawyer, saya lapang dia lah hidup. Pak punya harapan. Esok keluar esok jadi lawyer, dia kata saya lapang sikit lah hidup. Keluar tak ada. Dia punya degree tak diiktiraf. Ada satu universiti ni, saya dah sebut dah benar ni dalam kuliah satu masa dulu ni. Universiti itu tak tahu apa penyakit dengan dia punya program undang-undang dia ni, tak diiktiraf oleh lembaga akreditasi. Tak dapat panggil iktirafan. Keluar tak boleh nak praktis. Nak pergi buat chambering pun tak boleh sebab degree itu bermasalah. Pak Gad, apa yang dia tahu? Dia tak tahu apa benda ni. Yang dia tahu anak dia keluar esok jadi lawyer. Dia duk kira dia tu. Dia tengok anak keluar tak jadi apa. Duk menongkoi di rumah dia. Dia bawa anak pergi daftar dekat company jadi security guard juga. Mai jumpa saya. Dia kata, anak saya ni apa benda tu? Dia kata dia mengaji habis. Dia kata tapi bersepak tu. Tak tahu. Saya kata tak apa, panggil dia mai, saya sembang ni. Panggil mai, tanya apa? Dia kata kami memang masalah kami ni universiti ni. Dia kata bukan saya ni dah dua ada batch yang ke-6 dah. Dia kata 5 batch di atas semua pun tak boleh nak praktis lawyer. Dia kata wah, macam mana dia tu kata, itulah tak tahu macam mana, tak tahu itu persatuan mahasiswa. Saya kata ni bukan kerja persatuan mahasiswa, ini kerja universiti. Dia kena pergi tanya bar council, pasal apa kami punya lulusan undang-undang hampa tak iktiraf. Kalau mereka kata hampa punya kursus ada kurang paper apakah, hampa tambahlah paper tu comply dengan syarat yang mereka mau. Bukan kerja persatuan mahasiswa nak pergi duk angkat spanduk lompat tepi jalan. Ini bukan cara dia. Itulah tak tahu dia budak bayi pening, tak tahu. Akhir budak ni apa, pergi minta dapat buat apa diploma pendidikan jadi cikgu lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak cerita apa? Nak cerita bapa risau anak tak ada kerja. Nabi Muhammad dia bukan risau kita tak ada kerja, dia risau akidah kita rosak yang mengakibatkan syurga tak boleh masuk. Ini kerisauan yang lebih besar daripada risau tak dapat kerja atas dunia. Sampai menangis Nabi ni, duk fikir benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jibril mai tanya, Nabi pun cerita. Nabi kata aku risau umat aku esok ni. Hak Allah ni tak apa, aku duk ada. Aku tak ada esok ni. Apa nak jadi kepada umat aku?
Jibril balik habaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam, hadis kata sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Saja Tuhan suruh Jibril pergi tanya, Tuhan tahu dah benda ni. Balik mai abang kata, Muhammad kata dia menangis kerana risau tentang umat dia di kemudian hari esok ni. Nabi Muhammad risau. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Faqul inna sanurdika fi ummatik. Jibril pi balik dekat Muhammad, bagi tahu dekat dia. Bagi tahu kata kami akan pastikan umat-umat engkau di kemudian hari esok senang hati. Tuhan kata ni pasti sayang dekat Nabi ni. Tuhan kata kami akan jaga umat Nabi Muhammad. Pi bagi tahu balik dekat dia. Wala nasu'uk, dan mereka tidak akan berduka hati, berduka cita. Pi habaq balik dekat Nabi Muhammad. Jibril mai habaq balik dekat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana Nabi risau tentang agama kita, macam mana kita tak ambil tahu tentang agama kita. Nah, kesimpulan dia apa tuan-tuan? Mailah kita pakat-pakat taat perintah Allah. Taat perintah Allah, perintah Nabi, kita letak nombor satu. Apa cerita pun Allah dan Nabi atas sekali. Yang kedua, jangan cabar Allah. Jangan cabar Allah. Jangan dalam whatever form, jangan kita mencabar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kata dalam Quran, yang Nabi habaq mai dekat hadis dia, sami'na wa ata'na. Tekan ego dalam hati kita, ini ayat Quran, aku kena terima. Ini hadis Nabi, aku kena terima. Pasal apa? Pasal aku orang Islam. Pasal aku nak keredaan Allah, aku nak masuk syurga. Yang ketiga, kalau semua penduduk dunia ni tolak Quran, tolak hadis, tak mau kepada Islam, Allah tak ada rugi apa. Allah buat main Islam kat kita ni bukan nak buat menyaga. Kalau buat menyaga, orang tak beli, rugi. Allah buat main Islam ni bukan nak buat menyaga. Dia nak supaya kita ambil, kita selamat. Allah tak ada jejah apa. Satu dunia ni orang tak mau Islam, Allah tak ada terjejah apa-apa. Orang yang tak mau Islam tu yang akan susah. Yang keempat, Nabi SAW sangat ambil berat tentang kita. Jangan kita kecewakan dia. Nabi Muhammad cukup susah hati tentang kita. Jangan kita kecewakan dia. Nombor 5, doa Nabi SAW. Dengan kerana doa Nabi SAW, Allah selamatkan kita daripada kena azab seperti mana umat dulu kena. Kita diberi masa ni, beri masa. Jahat macam mana pun kita ada masa untuk bertaubat dan untuk ubah bagi jadi elok. Kalau umat dulu dia buat main macam-macam bala, menyebabkan mereka dimusnahkan di dalam azab tu. Nah, wallahu alam. Kita sambung tafsir Nurul Ihsan. Kita masih di dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Tafsir surah Al-Ma'arij, muka surat 223. Muka surat 223 ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal maghrib inna laqadirun. Maksud dia apa? Firman Allah, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai segala tempat naik matahari, bulan, bintang dan segala tempat jatuhnya. Itu dia. Tuhan bersumpah dengan benda yang manusia tak boleh buat. Dalam ayat ni Tuhan sumpah apa? Sumpah dengan timur dan barat. Tempat matahari naik, tempat matahari jatuh. Matahari naik ke mana? Timur. Matahari jatuh ke mana? Barat. Allah bersumpah dengan masyariq wal magharib, timur dan barat, tempat matahari naik dan matahari jatuh. Dan Tuhan kata apa? Inna laqadirun. Tuhan kata sesungguhnya aku maha berkuasa, aku maha kuat. Yang ni adalah sifat takabur Allah. Entah kita, bagi kita bila sebut kata dia ni takabur betul. Takabur ni membawa gambaran apa? Positif kan negatif? Negatif. Negatif. Takabur semua. Takabur itu sifat Allah. Manusia tak boleh bersifat dengan takabur, kerana takabur itu sifat Allah. Apa maksud takabur?
daripada perkataan kabbara, besar. Allahu akbar, Tuhan yang maha besar. Takabbur maksudnya membesarkan diri. Allah bersifat dengan sifat takabbur. Layak dah Allah bersifat dengan sifat takabbur? Bukan layak, memang itu sifat dia. Manusia boleh dah ambil sifat takabbur? Tak boleh, kerana itu sifat Allah saja. Manusia tak boleh ambil takabbur. Dalam ayat yang kita baca ni, surah Al-Ma'arij ayat 40, Tuhan sebut inna laqadirun, sesungguhnya kami ni sangat kuat. Tuhan kata takabbur. Tuhan ni dia bersifat dengan sifat takabbur. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'u faman yunazi'uni azabtuh, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-'izzu, aiz maksud apa tuan-tuan? Aiz ada buah nama anak Nurul Izzah. Izzah ni maksud dia apa? Mulia. Allah Azza wa Jalla. Azza maksud dia apa? Maha mulia. Okey. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Al-izzu, sifat mulia itu izaruh, itu adalah kain Allah. Dia guna perkataan tu. Wal kibriya'u, dan sifat takabur itu rida'uh, itu selendang Allah. Maksud hadis tu apa dia? Dia nak abang kata Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan sifat kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan sifat takabur. Benda tu ada ke Allah, manusia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Itu sifat Allah. Faman yunazi'uni azabtuh. Tuhan kata siapa yang cuba nak lawan aku akan azabkan dia. Tu sifat takabur Allah. Allah takabur. Okey. Satu hari dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nabi ni duduk depan sahabat, Nabi kata satu orang tidak akan dapat masuk syurga sampai bila-bila kalau sekiranya dalam hati dia ada sikit takabur. Sikit aja takabur. La yadkhulul jannah, tak boleh masuk syurga orang ni. Wih, bila Nabi kata lagu tu, sahabat sudah cemas. Qala rajul, satu orang sahabat sudah kata, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana dengan satu orang yang dia ni suka benda elok-elok? Dia ni kalau pakai baju, dia suka pakai baju elok-elok. Dia ni kalau pakai na'al ni sandal, kasut, dia suka pakai kasut yang elok. Adakah dia takabur? Dia takut. Pasal Nabi kata siapa yang dalam hati dia ada sikit takabur tak boleh masuk syurga. Wih, ini bahaya. Dia terus tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau satu orang jenis suka elok-elok ni, ada orang tentu dia suka elok-elok, lepas sembahyang asar dia penat remeh macam Elvis Presley tu, nak pergi kena cok udang cicah, cok udang kuah kacang ya pun. Dia smart, dia jenis orang smart. Oh, dia tak boleh entah, dia tak boleh tengok orang pakai selipar, dia tak boleh tengok. Dia dalam perut dia ni jadi bersergai, dia tengok orang pakai selipar. So dia tak ada, dia main masjid saja, dia pakai capal hang tuah tu. Dia tak pakai kasut selipar sebelah seh 8 sebelah seh 7 ni, dia tak pakai. Dia smart. Jadi sahabat ni kata, kalau satu orang yang jenis suka smart ni, kalau pakai baju ni semua nak kena elok ni, seh ni tajam ni, dengan smart dia dengan rambut sikat semua elok,
kasut dia, dengan rumah dia, dengan kereta dia, dia semua jenis suka macam tu. Adakah dia takabur? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Nabi kata hang suka elok-elok ni bagus. Pasal Allah ni Tuhan yang maha cantik. Yuhibbul jamal. Allah suka orang cantik-cantik. Allah suka orang yang bersih-bersih. Allah suka orang yang suka elok-elok ni. Allah suka. Tak ada salah yang tu. Hang nak pakai baju bersih, baju elok, baju baru, tak apa, pakai. Hang nak buat rumah bagi buat. Hang ada duit hang dapat dengan sumber halal, hang nak buat. Hang nak beli kereta, hang nak jalan, tak ada masalah. Itu bukan takabur. Kata Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu sendiri Tuhan maha cantik, dan Allah suka kepada benda yang cantik-cantik. Al-kibru batarul haq. Ini definisi. Nabi kata yang kata takabur itu, al-kibru, yang kata takabur itu batarul haq, orang yang dia menolak kebenaran. Al-haq ni apa dia? Al-haq ni Quran, hadis. Ini al-haq. Orang baik kat dia habang kata, Syekh ni ayat Quran kata lagu ni, kalau nak ikut lagu ni yang tu pergi balik zaman Nabi lah. Takabur. Takabur. Pasal apa? Pasal hak dia tolak tu Quran. Orang habang kata, Syekh ni ada hadis ni. Ni semalam ustaz dah baca hadis ni apa ni. Hang kena jaga ni, hang duk langgar ni hadis ni. Ada mula ha? Tanya hadis-hadis ni semua kalau nak ikut, dia buat lagu tu. Ini takabur. Pasal apa? Pasal Nabi kata al-kibru, yang kata takabur itu batarul haq. Dia tolak kebenaran. Kebenaran tu apa? Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan. Apa dia yang mai daripada Tuhan? Quran dengan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal apa hak Nabi cakap tu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hak Nabi cakap tu wahyu Allah mai atas lidah Nabi. Dua ni tolak takabur. Takabur. Lagi satu Nabi kata, yang kata takabur itu wa ghamtun nas. Ghamtu maksud dia apa? Dia pandang rendah. Wa ghamtun nas, dia pandang rendah pada orang. Dia tengok orang ni semua dia pandang bawah. Semua dia pandang bawah. Ni tak tahu apa, dia ni bodoh, dia ni jahil, dia jenis macam tu. Ini ciri-ciri takabur. Jadi bila sahabat ni tadi dia takut bila Nabi kata kalau ada sikit takabur dalam hati tak boleh masuk surga, dia sudah takut. Dia tanya kalau orang rumah elok apa semua ni, pakai baju elok, kasut elok, Nabi kata itu bukan takabur. Allah suka kepada benda-benda itu semua, tapi takabur itu ialah hang tolak kebenaran dan hang memandang hina kepada manusia. Itu takabur. Bila Nabi SAW terang macam tu, lega hati sahabat yang dengar ni. Satu hadis riwayat daripada Jubair bin Mut'im. Dia kata taqulun fiyati wa qad rakibtul himar wa labistu syamlah wa qad halabtu syah wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala hadha falaysa fihi min al-kibri syai' atau kama qala. Hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis itu sahihul isnad. Jubair bin Mut'im, dia ni orang suka duk kata dekat dia, kata dia ni kira menyombong. Jubair bin Mut'im, orang kata dia ni menyombong. Kita duduk dalam masyarakat ni biasalah kan, orang kadang-kadang dia ada lah benda dia kata macam-macam kan, menyombong lah dia ni. Dia jenis penyengat, jenis tak hati sembang. Ada orang jenis macam ni, dia beranak main macam tu lah. Dia tak erti nak macam setengah orang jumpa boleh duk sembang gelak, buat cerita, boleh duk melawak. Ada orang dia tak erti benda ni. Memang dia macam tu, karakter dia macam tu. Jadi orang tak kenal dia ni kata dia sombong lah. Aku tak boleh kena ni menyombong lah. Tapi betul ke dia sombong? Itu persoalan dia. Baik, Jubair bin Mut'im, dia ni orang duk kata dia menyombong. Satu hari dia kata apa? Dia kata taquluna fiyati
Dia kata orang duk kata aku ni menyombong. Wa qad rakibtul himar. Sedangkan aku boleh naik himar, kaldai. Dia kata, aku ni satu orang yang boleh naik kaldai, naik himar. Wa labistu syamlah. Aku boleh pakai syamlah. Syamlah ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok geng-geng Arab Badui duduk di tengah padang pasir bila main musim sejuk. Nama ya padang pasir, tapi mereka ada musim sejuk. Mereka akan pakai satu kain gebang, kain buat daripada benang kasang tu, color jalong-jalong ni. Dia buat selimut dia. Dia pakai kain gebang tu, dia selimut dia belakang dia. Yang tu kalau orang kaya tak buat lah. Boleh buat lagu tu kira geng marhain lah. Jadi Jubair bin Mut'im ni dia kata apa? Aku kaldai apa aku boleh naik, dan aku boleh pakai kain gebang syamlah ni buat selimut aku. Dia kata wa qad halabat asyah. Dia kata wa qad halabtu syah, dan aku kalau aku nak minum susu kambing aku pergi perah sendiri ya. Dia kata wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sahabat-sahabat Nabi ni, dia kira apa pun dia balik dekat Nabi, apa pun dia balik dekat Nabi. Dia kata apa? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala hadha falaysa fihi minal kibri syai'. Nabi kata satu orang ni kalau boleh naik kaldai, satu orang ni kalau boleh pakai selimut kain kasang tu, satu orang ni kalau dia nak minum susu kambing dia boleh pergi perah sendiri, orang ni confirm tak takabur. Nabi kata lagu tu, orang ni confirm tak takabur. Pasal benda tu kalau pergi buat nampak apa? Nampak kira marhain lah. Kan? Kalau jenis bos. Panggil ajak naik kereta kancil biba tak mau dah. Dia apa? Not my standard apa? Macam mana dia kata? Sombong. Nak naik himar. Himar ni bandingan dengan kuda, dengan apa? Dia kira boleh naik kuda. Dia punya standard kuda, bukan himar. Kalau boleh naik himar, Nabi kata ini orang tak ada sombong. Okey? Kalau boleh pakai selimut kain kasang, ini orang tak ada sombong. Kan orang hak jenis ni macam kita tengok orang-orang bangsawan di Saudi. Ni dia bubuh kain zoro tu, apa dia panggil? Dia panggil Mishlah. Tentunya imam-imam Masjidil Haram tu. Sudais, Imam Shuraim, kan nak pergi jadi imam, dia bukan pakai jubah macam kita ni pergi mantah gitu ya. Dia pakai jubah ni tapi dia bubuh ke atas tu. Tu kain nipih tu dia panggil Mishlah. Color hitam, color coklat, color gold, color apa tu kan. Dia bubuh tu. Tu bubuh tu dia mai dia punya tu. Dia punya form tu. Nanti satu hari saya pakai yang tu, tuan-tuan tengok macam mana. Kan? Daripada masuk tu pun dengan buah tu ke atas. Kan? Buah Mishlah tu ke atas. Lepas tu bubuh kain rida pula, selepang lipat balik naik kot ni, cara masuk mai. Tadi ni ulama besar tu. Nampak dia punya form tu. Form mai tu. Cuba masuk mai bawa kain selimut syamlah tu. Selimut kain gebang, jaluk apa semua pakai. Covid positif ke apa dia ni nampak. Dia apa dia kata Covid positif. Kan? Pasal apa? Cara pakai tu. Jubair bin Mut'im, orang duk kata dia sombong, dia habaq lagu tu lah. Dia kata aku kaldai pun aku boleh naik, kain selimut syamlah aku boleh pakai, kambing kalau nak minum susu aku pergi perah sendiri. Sombong mai ikut celah mana? Dia kata Nabi sendiri kata kalau orang boleh buat tiga benda ni, orang ni confirm tak sombong. Aku buat benda ni hari-hari, aku tak sombong hampa saja duk kata kat aku. Maksud dia lagu tu. Itu sebab Nabi SAW dia nak lari daripada imej-imej macam ni. Nabi Muhammad SAW ni, kalau tuan-tuan bacalah hadis-hadis yang saya pernah baca di masjid ni, Nabi ni satu hamba dalam masyarakat Madinah ni, satu laki-laki hamba mai jumpa Nabi, ajak Nabi berjalan sama dengan dia. Nabi boleh pergi berjalan dengan dia sambil pegang tangan, jalan pergi. Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi pun sama. Satu orang mai ke Madinah selepas zaman tak ada Nabi ni, mai ke Madinah nak cari Abu Hurairah ni.
Mai masuk dalam majlis, orang kata hampir masjid tu Abu Hurairah ada duk mengajar. Masuk mai tak kenal Abu Hurairah. Nama punya besar. Nama Abu Hurairah ni punya besar nama. Mai tak kenal mana satu Abu Hurairah. Dia nampak sama ya, sama macam orang lain. Dia tak ada kebesaran pada diri dia. Besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Benda ni yang ada dalam diri Nabi dan diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. So dia bagi tahu dekat kita di sini ayat yang kita baca tadi, Tuhan kata inna laqadirun, sesungguhnya kami ni, aku ni Tuhan maha berkuasa, ala an yubaddila khairan minhum. Tuhan bagi ancaman. Apa maksud dia? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kata kami berkuasa atas membinasakan dan tukar makhluk yang lebih baik dan yang lebih taat daripada mereka itu. Tuhan bagi amaran. Tuhan kata ni, kalau hampa ni tak boleh nak taat aku boleh buat apa? Aku hapuskan hampa semua, aku buat mai satu orang baru, satu kaum baru yang kaum itu taat kepada aku. Tuhan kata aku boleh buat kalau aku nak buat. Hampa duk tunjuk hampa derhaka aku, hampa duk tunjuk hampa duk lawan aku, hampa duk tunjuk hampa tak mau nak taat dekat aku. Tuhan kata aku boleh kalau nak buat. Aku boleh. Aku buat apa? Aku buang hampa semua. Aku buat mai satu bala, aku buat mai satu azab, kena hampa mati habis semua. Aku buat mai satu kaum lain yang kaum ini taat kepada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak ayat Quran cerita tentang Allah Subhanahu wa taala sebut wa yastabdil qauman ghairakum ni. Allah menggantikan kaum yang derhaka dengan kaum baru. Allah kata kalau nak buat Allah boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa ma nahnu bimasbuqin, dan tiadalah kami, yakni Allah, lemah daripada yang demikian itu. Tuhan kata nak buat ni senang aja. Senang saja kalau nak buat, nak pergi buang semua manusia yang ada ni, ganti baru, senang saja kalau nak buat. Tak ada siapa boleh halang Tuhan daripada buat kalau Tuhan nak buat. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Maka tinggal olehmu ya Muhammad akan mereka itu, akan kafir ini, masuk mereka itu pada kerajaan yang batil. Tuhan last sekali pujuk Nabi. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, tu saya duk pedulilah puan-puan ni. Golongan yang tak mau ikut Nabi ni, tu saya duk peduli kat depan, biar pergi kat depan. Tuhan kata, tu saya duk sakit kepala, tu saya duk fikir ke depan ni tak selesai cerita. Dan bermain tenggelam mereka itu dengan kebesaran dan kekayaan dunia mereka itu. Sebab kebanyakan orang yang derhaka ni orang kaya, orang ada duit, kebanyakan. Yang kaya, yang ada duit ni kebanyakan dia jadi sombong, dia tak mau ikut agama. Sehinggalah bertemu mereka itu akan hari kiamat yang dijanji mereka itu padanya dengan azab. Biar pergi kat depa. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, geng yang tak mau ikut ni tak usah duk peduli kat depa. Esok hari kiamat depa tahu depa betul ke kita betul. Biar pergi kat depa. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a, itu hari yang keluar mereka itu daripada kubur dan hidup semula hal keadaan bersegera menuju ke padang mahsyar. Dia akan mai satu hari esok ni, hari akhirat, apabila ditiupkan sangkakala maka bangkit daripada kubur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak hadis cerita tentang tiupan sangkakala sebagai tanda kata kiamat dah jadi. Banyak. Dan golongan sahabat dan tabi'in dulu, mereka ni bila cerita pasal sangkakala, cerita pasal sangkakala aja boleh pengsan. Sebuah hadis riwayat daripada Bahas bin Hakim, dia kata kana Zurarah bin Aufa. Zurarah bin Aufa ni dia tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi. Dan dia ni Zurarah bin Aufa ni dia qadi di Basrah, dan dia imam kepada masyarakat dia. Wa kana ya ummu Bani Qushair, dia duk jadi imam kepada Bani Qushair. Fa qara'a yawman fi salati subhi, satu hari jadi imam sembahyang subuh. Dia baca ayat
Allah berfirman, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Dia baca ayat tu, maksud dia fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiup sangkakala, fadzalika yawma idzin yaumun asir, maka itulah permulaan hari susah semua manusia. Bila sangkakala cup aja, tahu dah cerita susah nak mula, baru nak mula kita duk kata kot lah ni susah dah. No. Susah betul ni bila sangkakala bunyi, bermulalah saat susah kepada semua manusia. Zurarah bin Aufa, dia jadi imam, dia baca ayat tu. Bila dia sampai tang tu, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir, bila dia sampai tang ayat tu, kharra mayitan, berdebu, kata jatuh pengsan. Tuan-tuan, hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Dia jadi imam, dia baca ayat tu. Ayat kata bila ditiup sangkakala, bermulalah susah kepada manusia ni. Dia baca ayat tu, loop, blackout, berdebu jatuh. Tuan, zaman kita hari ni, kita setakat dengar Imam Sudais jadi imam di Mekah, dia sebab dekat tu dia tengah duk baca Quran jadi imam tu, sebab tak boleh nak baca, sebab duk baca sebab pun kita tak kira dah. Tangkap mereka hati kita ni. Pasal apa? Kita umur 60 lah, baca tak nak sebut apa pun. Kita ni hati keras pejai macam apa ni, tak pernah rasa sedih, tak pernah rasa apa kan. Kita dengar Imam Sudais baca ayat apa, kau sebut duk kita dah satu macam dah. Kita pergi Madinah semayang, Syekh Huzaifi, dia jadi imam semayang subuh di Masjid Nabawi. Syekh Huzaifi, tuan-tuan, dia salah seorang daripada pemegang sanad bacaan Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan balik sekali Google, type nama Syekh Huzaifi, keluar. Dia orang jenis kulit hitam, janggut putih tu. Tuan-tuan tengok muka dia, ya Allah. Saya ingat 2 bulan lepas kot dia warded, dia masuk hospital, masuk ward. Hari-hari dia kerja tanya doktor bila nak keluar, pasal Nabi jadi imam. Hari-hari duk minta agak doktor bagi dia keluar, bagi dia, apa benda yang duk kalut sangat nak pergi jadi imam. Kita pergi umrah, kita duduk di Madinah 4 hari, 4 pagi subuh dia imam. PhD, tuan-tuan, dia PhD holder. Dia sebelum ni pensyarah universiti, dia pernah jadi hakim mahkamah syariah. Syekh Huzaifi ni, tuan-tuan tengok dia, ya Allah wa akbar, tak ada apa, dunia tak lekat kat dia. Dia punya bacaan dia tak ada tarannum tinggi-tinggi, tak ada, bacaan dia flat aja, tapi dia main masuk dalam hati kita, dia jerap masuk dalam hati kita ni Syekh Huzaifi ni. Balik saya lagi type nama, tengok muka dia, tengok dekat image, tengok muka yang kata Syekh Huzaifi ni. Jadi imam sembahyang ni, sebab ni tak tahu berapa kali sebab. Dia kalau sebab tak punya apa terus, tak apa pun nak, dia senam sampai dia rasa baca balik. Tabi'in, generasi selepas zaman sahabat, mereka ni tak ada jumpa Nabi, mereka cuma jumpa sahabat Nabi sahaja. Zurarah bin Aufa ni, dia ni jadi qadhi di Basrah dan dia jadi imam di kampung dia. Dia jadi imam, dia baca ayat pasal tiupan sangkakala. Fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka itulah hari bermula segala susah manusia. Dia baca ayat tu, dia lup, debu jatuh pengsan. Bahas bin Hakim yang riwayatkan hadis ni, dia kata apa? Fakuntu fi man ihtamalahu ila darih, aku salah seorang daripada yang tolong angkat dia balik rumah. Dia pingsan tu berdebu pingsan. Dia pun pakat-pakat cempung musung bawa balik di rumah dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, banding dengan kita, tuan-tuan, banding kita ni tak ada apa, tuan-tuan.
Tu pun punya sombong ni, Allah yang mengetahui. Sombong ni. Esok nak balik menghadap Allah dengan sombong kita ni, apa benda kita nak tunjuk depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini cerita yang dikatakan dia nak main kiamat ni, dia duduk main macam ni punya cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ma bainan nafkhataini arba'un. Nabi kata di antara sangkakala berapa kali tiup? 2. Tanya tapi duk bagi jawapan lah. Sangkakala berapa kali tiup? Duk tunjuk betul. 2 kali. Ada orang kata sangkakala berapa kali tiup? Kawan depan pun abang sekali. 2 lah. Dia kata mana? Yang ni ustaz nakai nanti buat begitu. Sangkakala yang pertama tiup, mati semua. Tiup sangkakala kali kedua, bangkit daripada kubur. Nabi SAW kata apa? Ma bainan nafkhataini arba'un. Antara sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, antara tu 40. Nabi kata. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman. Abu Hurairah cerita Nabi habaq kat depa. Nabi kata antara sangkakala 1 dengan sangkakala 2 40. Orang tanya Abu Hurairah, 40 apa tu? 40 hari kah? Qal abaitu. Abu Hurairah kata aku tak jawab. Aku tak jawab. Orang tanya ni 40 tu 40 hari kah? Abu Hurairah tak jawab. Qalu 40 syahran. Kawan-kawan tanya, ya Abu Hurairah, antara tiupan sangkakala yang pertama dengan kedua, adakah 40 tu 40 bulan lama dia? Qala abaitu. Abu Hurairah kata aku tak jawab juga. Aku sengap juga. Qalu 40 sanatan. Kawan-kawan tanya lagi, ya Abu Hurairah, Nabi kata apa? Antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua tu, adakah 40 tahun? Qala abaitu. Abu Hurairah kata aku tak jawab juga. Satu macam dia ni. Dia tak jawab. Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Abu Hurairah kata Nabi habaq kata selepas dah semua orang tiup sangkakala yang pertama, pakat mati semua. Tiup sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu jenis air daripada langit. Turun. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Kena ni segala tulang belulang orang-orang yang mati ni tumbuh balik macam tumbuh pokok. Nuh mati daripada zaman Nabi Adam noh. Nak tunggu umai sampai tiup sangkakala sampai nak bangkit daripada kubur ni berapa lama ni? Dah hancur luluh habis semua dah. Allah buat turun satu jenis air daripada langit, dan air tu turun mai, dia kena, ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kena aja tumbuh balik orang ni. Tumbuh balik jadi macam mana dia hidup dulu. Jadi balik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal insani syai'un illa yablah. Nabi kata tak ada manusia melainkan semua hancur habis dah. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam tu, zaman dia tu, anak-anak dia, umat dia, sampai anak Idris, Nuh, Hud, Saleh, berapa lama dah mati duduk dalam kubur ni. Nabi kata manusia ni illa yablah, melainkan semua dah hancur luluh binasa. Illa, Nabi kata azman wahidah, melainkan dalam badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada satu tulang yang Allah tidak akan hancurkan tulang itu. Dalam badan kita ni dia ada satu tulang kecil saja. Terus buat apa tulang ni? Dia tidak akan hancur. Wa huwa ajbuz zana. Nabi kata tulang itu adalah ajbuz zana, tulang cenonggeng kecil ya. Hak tu saja. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Daripada tulang kecil tu, bila ayam tadi turun kena, dia tumbuh, dia reconstruct jadi orang balik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi engineering manusia ni Tuhan buat macam tu. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni semua cerita-cerita apa tuan-tuan? Cerita-cerita tentang kiamat yang nak jadi esok ni. So dalam ayat tu Tuhan kata apa?
akan berlaku benda ni di hari akhirat esok. Manusia bangkit dan berlari-lari laju. Dia kata bersegeralah mereka itu menuju ke padang mahsyar. Kemudian yang ni dia mai keluar satu tajuk lain. Dia kata negeri Syam lari daripada api di belakang mereka itu. Ini adalah hadis lain, hadis daripada Huzaifah bin Asid. Nabi kata ada 10 tanda nak jadi kiamat ni. Satu apa dia? Dukhan, ad-dukhan, jadi kabus. Satu dunia ni berkabus. Yang kedua Dajjal, Dajjal mai. Yang ketiga Dabbah, satu jenis menatang keluar mai. Siapa ada depan dia, dia ngap habis. Sebahagian ulama kata dia akan keluar daripada arah, kalau di Mekah tu Masjidil Haram, sebelah tu ada bukit, dia panggil Jabal Abi Qubais. Atas tu ada istana raja. Okey. Ada satu riwayat kata Dabbah ni dia akan keluar daripada arah bukit Jabal Abi Qubais. Ada satu riwayat kata dia akan keluar daripada antara Safa dan Marwah. Ini cerita dia. Natang ni dia keluar, kiamat dekat sangat dah. Dabbah dia kata. Kemudian yang keempat, tulu'i syamsi min maghribiha, matahari yang selama-lama ni duk naik ke timur, naik ke barat. 4. Yang kelima, wa nuzulu Isa ibni Maryam, turun Nabi Isa. Nabi Isa turun mai. Itu tanda besar kiamat sudah terlalu dekat. Yang keenam, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluar mai dua makhluk Allah nama Ya'juj dan Ma'juj. Dia keluar mai, punya ramai. Diceritakan dalam hadis rupa mereka ni dengan mata sepek, dengan kulit kekuning-kuningan. Ni semua ada cerita dalam hadis. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, berlaku gempa bumi. Khasfun bil masyriq, dengar-dengar belah arah timur jadi gempa bumi. Wa khasfun bil maghrib, dengar-dengar gempa di sebelah barat. Dalam dunia ni belah timur kena, belah barat kena. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan yang kesembilannya gempa berlaku di semenanjung Arab. Semenanjung tanah Arab ni sepatutnya dari segi geologi dia tak sepatut jadi gempa, sebab dia bukit banyak. Bukit ni dia paku bumi, sepatutnya tak jadi, tapi jadi. Bila jadi, kiamat sudah dekat. Tempat yang tak patut gempa sudah jadi gempa, kiamat sudah dekat. Dan yang ke-10, hak ni yang kita baca ni kata, narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Tiba-tiba dia jadi kebakaran api. Yang api ni bukan saja tak boleh padam, dia ligan orang. Dia ligan orang, lari orang ni. Dalam hadis lain cerita apa? Bila orang yang kena ligan, api duk hambat belakang, penat, berhenti, terlena, api pun berhenti. Hadis cerita macam tu. Jaga balik, tengok duk tunggu, duk menyala, lari, dia ligan pula. Dan akhirnya manusia yang masih ada pada masa tu semua kena pergi berhimpun di satu tempat, dan itulah mahsyar, tempat berhimpun. 10 ni akan jadilah kiamat yang sebenarnya. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, ka'annahum ila nusubin yufidun, seolah-olahnya berkejaran mereka itu kepada yang didirikan seperti bendera, segera mereka itu ke sana. Khasyi'atan absaruhum, hal keadaan khusyuk segala mata mereka itu, lihat kiri kanan. Tarhaquhum zillah, tengok kiri pun ada kehinaan, tengok sebelah kanan pun ada kehinaan. Kerana orang yang menghina diri bagi suruh Allah dan Rasulnya pasti dapat kemuliaan pada hari akhirat. Orang yang di atas dunia dia tunduk taat kepada Allah, akhirat dia akan dapat kemuliaan. Dan yang mulia di dunia hina di akhirat. Atas dunia ni ketepikan agama, dia duduk ligan nak hidup seronok atas dunia, akhirat dia akan hidup hina. Dia kata, zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, bermula yang demikian itu hari yang dijanjikan mereka itu, yakni kepada kafir itu dijanji azab, dan kepada mukmin itu dijanjikan dengan nikmat syurga. Nah, wallahu alam. Lepas ni dia masuk
surah Nuh Makkiyah. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah Nuh Makkiyah. Dan malam ni kuliah last. Bulan depan tak ada lah. Kita nak raya apa pun malam ni ya. Dan bulan depan tak ada. Cuti sekolah pun ada 2 minggu. Lepas itu kalau kita ada pun kuliah kita ni dia tinggal lagi 22 hari bulan, tinggal 8 hari lagi nak start Ramadan. So tak ada lah, tuan-tuan boleh concentrate untuk nak menghadapi Ramadan. Okey, jadi kita tutup kuliah kita ni dengan satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ni selalu orang nanti baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa yang mendirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan hisab pahala di sisi Allah. Ramadan ni kita pulun betul-betul pasal apa? Pasal kita nak pahala. Kalau orang mengaji tasawuf dia kata tak boleh. Tak boleh. Dia kata kita kena taat Allah bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak pahala. Dia kata no, itu cakap salah. Kerana hadis kata siapa yang mendirikan Ramadan dengan niat ihtisaba, mengharapkan hisab pahala. Memang Allah suruh kita buat kerja ni kerana nak cari pahala. Memang Allah suruh, dan hadis itu sahih Bukhari. Okey? Apa yang Allah janji? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang dia dah buat. Allah akan ampunkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan min mawasimil khair, dia sebut itu. Ramadan ini di antara musim kebaikan. Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad saja. Dan Tuhan bagi dalam setahun 12 bulan, sebulan Tuhan bagi. Betul-betul special punya. Siapa pulun dalam Ramadan ini, Allah janjikan dekat dia pahala cukup punya besar. Sampai malam ni kita dah lalu Ramadan ni tak tahu berapa puluh kali dah kita lalu. Tak tahu dah selama ni Ramadan yang kita lalu ni kita puas hati ke tak? Itu. Tahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, Ramadan kita ni, tak usah tanya orang, tanya kita puas hati tak dengan Ramadan yang lepas-lepas ni? Maka Ramadan kali ni dia kata sekali lagi try kita punya best untuk nak manfaatkan Ramadan ini. Paling besar yang ada dalam bulan Ramadan ni apa dia? Salat tarawih. Paling besar. Tidak ada dalam bulan lain. So pastikan insya-Allah tidak ada satu pun malam Ramadan yang kita tak buat salat tarawih. Yang tu satu. Dia kena ada plan, tuan-tuan. Kita kena ada plan. Kita tak boleh jadi macam sampah hanyut dalam sungai, ikut nak pergi mana. Tak boleh. Kita kena fokus. Ramadan kali ini aku fokus. Nombor satu apa dia? Aku berjanji dengan diri aku sendiri, kalau 30 hari Ramadan, 30 malam tarawih aku tidak akan tinggal. InsyaAllah. Kita kunci dalam diri kita sendiri. Satu. Semua benda yang nama baik kita akan buat. Semua benda, apa juga yang nama baik, sedekah ke, baca Quran ke, zikir ke, sembahyang sunat ke, apakah kita akan buat dalam Ramadan ni. Kalau sebelum ni kita tak buat, Ramadan aku akan buat. Saya cadangkan satu plan panjang di sini. Start daripada awal pagi saja, checklist. Ramadan kali ini kita akan follow benda ni. 20 checklist ni kita akan follow. Apa dia? Start dengan kita akan make sure kita bangun untuk sahur. Satu. Kalau 30 hari puasa Ramadan, 30 malam kita akan bangun sahur. Walaupun kita rasa kita kuat, tanpa makan sahur kita boleh puasa, kita kena bangkit sahur. Pasal apa? Pasal Nabi kata inna fis sahur barakah
Nabi kata pada sahur itu ada barakah, jangan tak bangun. Walau macam mana sekalipun, bangkit juga. Minum air segelas pun minum. Sahur kena bangkit, pasal kita nak barakah yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ni fokus. 5 pagi kita akan bangkit. Dan kita bangkit yang kedua, kita buat apa? Kita tahajud dulu. Bangkit saja pukul 5 dengan bini kita, dua-dua orang sekali. Masuk pencung, gosok gigi, ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat dulu. Lepas itu turun pergi dapur, makan sahur. 2. Sahur, tahajud. 3. Bila masuk waktu subuh, qabliyah subuh. Jangan miss dalam 30 hari Ramadan. Pasal apa? Ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. 4. Solat subuh berjemaah. Nak cantik masjid. Ada hari apa? Semayang di rumah berjemaah dengan anak bini. Terbaik masjid. 4. Yang kelima, lepas subuh tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, Quran akan baca 4 muka surat. Tak mau dah duduk abang kata nak baca Quran apa pun, tak mau. Kita kena fokus. Lepas sembahyang subuh 4 muka surat nak baca. Yang keenam, masuk waktu duha pukul 8, masuk waktu duha, sembahyang duha. Paling kurang 2 rakaat. Oh ustaz, saya pergi office, di office cari juga sikit masa. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Jangan tinggal sepanjang bulan Ramadan. Yang ketujuh, masuk zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Jangan tinggal. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan ni kita boleh buat 2, Ramadan buat 4. Qabliyah zuhur 4. Pasal apa? Pasal Nabi kata siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan api neraka sama badan dia. Oi, tak mau ke tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-8, solat zuhur. Solat zuhur berjamaah. Solat zuhur berjamaah. Yang ke-9, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ramadan tuan-tuan, kalau tak boleh buat bulan lain pun, Ramadan takkan tak boleh. Bukan kalau nak pergi lunch, bukan kalau nak pergi hatok kedai mana nak makan, tak lah. Kita duduk ada di pejabat tu je, semayang 4 rakaat ba'diyah zuhur. Lepas semayang ba'diyah zuhur, baca Quran 4 muka surat. Lah ni tuan-tuan, dalam handphone ada Quran. Tak kena pergi ambil mashaf Quran buka baca, tak. Dalam handphone ada. Ambil masa. Kok mana pun lepas zuhur 4 muka surat. Asar, sebelum asar qabliyah asar 2 rakaat. Lepas itu asar berjemaah. Lepas asar 4 muka surat. Quran 4 muka surat. Kalau sekiranya kita rasa lepas maghrib sekali lagi kita tak ada nak baca Quran, lepas asar 8 muka surat. Kan sekali lagi maghrib dia kalut. Buka puasa, menu buka puasa ni pun boleh tahan. Lepas tu, lepas daripada buka puasa, lepas sembahyang maghrib dengan nak pergi isya, dengan nak pergi masjid, dengan nak tarawih, tak ada nak baca Quran masa tu, tak ada. Lepas asar kita double 4 jadi 8 muka surat. Ni kena plan, baru kita tahu hak kita nak buat, kita nampak plan yang kita nak buat tu. Kena macam tu. Lepas tu yang ke-14, buka puasa on time. Yang ni tak biar abang lah, semua orang buka puasa on time. Semayang saja yang tak boleh nak on time. Buka puasa insya-Allah Ustaz, saya yang ni saya dah berapa tahun dah yang ni saya memang cantik. Semua orang pun cantik yang tu. Buka puasa on time. Ada yang nak dilampat ni apa? Orang perempuan. Buka puasa dia baru duduk bancuh ni apa ayak dah sekali baru tak buah apa lagi dalam mulut. Makan dulu. Bunyi aja azan, ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, ngap dulu. Buka puasa on time. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang ke-15, salat maghrib berjemaah. Yang ke-16, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ni list. Yang ke-17, salat Aisyah. Kita dah duduk dalam masjid dah, salat Aisyah. Lepas habis Aisyah nak sembahyang tarawih, ba'diyah Aisyah 2 rakaat.
Jangan lupa, ba'da Isya 2 rakaat. Yang ke-19 sembahyang tarawih. Ikut ikhlas. Yang ni tu saya bergaduh, tu saya bertengkar. Ikut ikhlas. Kita ikhlas 8, buat 8. Cukup. Itu aku ikhlas. Kita ikhlas 20, buat 20. Tak apa. Ikut ikhlas. Jangan kerana tu, jangan kerana ni, tak mah. Kita ikhlas berapa? Kita tahu diri kita, kita tahu hati kita. Kita ikhlas takat tu je. Pasal apa? Esok nak kerja, nak apa? Saat lagi aku lepas tarawih nak baca Quran lagi 4 muka surat lagi, aku takat 8 dah. Masya-Allah, hang ikhlas 8, Allah nilai keikhlasan hang. Jalan. Oh, saya ni umur dah main 60 dah, selama ni pun kadang-kadang buat, kadang tak buat. Saya nak buat 20. Masya-Allah, hang ikhlas 20. Jalan 20. Habis sembahyang tarawih 8 atau 20 rakaat, ikut ikhlas hati kita, Quran lagi 4 muka surat. So total Quran dah jadi berapa? Subuh tadi 4 muka surat, Zuhur 4 muka surat, Asar 4 atau 8. Pasal kita takut lepas maghrib tak baca, katalah kita ambil 8. 4 8 16. Lepas tarawih kita buat 4. 16 4 jadi berapa? 20 muka surat, 1 juzuk. 20 muka surat Quran Rasam Osmani yang kita daripada Mekah Madinah kulit hijau tu, 20 muka surat 1 juzuk. 20 muka surat 1 juzuk. Tuan-tuan, kita plan benda ni dan kita ikut plan tu. Kita ikut plan tu. Insya-Allah hari 30 Ramadan kita khatam satu Quran. Kalau kita tak ada plan macam ni, kita ikut hari ni rasa larat baca lebih, tak tahu sampai 30 tak ada khatam juga. Jadi bagi ada teratur benda ni. Habis tarawih 4 muka surat lagi, alhamdulillah khatam juzuk 1. Esok pula nak sambung juzuk yang kedua. Tuan-tuan, pagi esok dia balik ke had nombor 1 balik. Bangun untuk sahur, mulakan dengan tahajud dulu. Dia repeat balik sampai 20. Insya-Allah kalau kita buat yang tu, cantik Ramadan kita tahun ni. Cantik. Selain daripada tu apa dia? Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga anggota-anggota badan, tak usah buat benda-benda nak jadi korang pahala puasa. Tu sah. Sebulan ni kita jaga kuat sikit. Lain daripada tu, satu kita ambil apa? Tiap-tiap hari kita sedekah RM1 atau RM5. Kalau RM1, sebulan Ramadan RM30 kita sedekah. Kalau RM5, RM150. Untuk sebulan Ramadan kita punya infak RM150. Itu dah cukup baik tuan-tuan. Bila di-convert RM150 itu kepada pahala akhirat esok, Allahu Akbar tuan-tuan. Tepuk dahi kita ni. Kita kata silap aku bagi RM5, patut aku bagi RM10, patut aku bagi RM50. Pasal apa? Bila tengok dia punya conversion tu, dia convert RM5 kita tu dengan hak Allah ganti kat kita di akhirat esok. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah Tuhan Maha Kaya. Jangan ada satu hari pun dalam Ramadan yang kita tak ada infak. Paling-paling pun masjid punya tabung blok kita buat RM5. Hari ni balik pangkah kalender kuda. Aku dah derma dah, aku dah infak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang Ramadan itu kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ada beza dengan Ramadan kita yang lepas-lepas. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum.